Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar kenali unit isi padu. Okey, apa itu isi padu? Isi padu adalah digunakan untuk menyukat cecair. Okey, kita ada dua unit isi padu yang kita akan belajar hari ini, iaitu unit mililiter dan liter. Okey, simbol bagi mililiter ialah ml. Okey, perhatikan L tu bentuknya. Ha, dan simbol bagi liter ialah L. Ha, L dia tu bulat sikit. Ada bentuk sikit. Okey, jom kita tengok perbualan antara dua orang kanak-kanak. Okey, kanak-kanak lelaki itu kata isi padu susu ini ialah 1 liter. Manakala kakak dia pula, isi padu jus oren ini adalah 350 mililiter. Okey, bagaimana kanak-kanak itu tahu bahawa susu itu mempunyai isi padu 1 liter? Okey, dia perhatikan di label kotak ni. 1 liter. Okey, faham? Okey, 350 mililiter ditulis 350 ml. Manakala 1 liter ditulis 1 L. Okey, seterusnya lihat apa kanak-kanak perempuan ini bercakap kepada kawannya. Tulis 15 liter. Okey, jadi kawannya pun tulis 15 liter ataupun macam ni. 15 L. Okey, lihat pula kanak-kanak lelaki ini. Dia kata, sebut isi padu cecair dalam ml atau L. Okey, maksudnya kamu diminta menyebut isi padu shampoo atau sabun ni. Okey, lihat label ni. Okey, cuba kamu sebutkan berapakah isi padunya. Betul, 200 ml. Okey, lihat pula gambar yang kedua. Shampoo. Okey, labelnya ada di sini. Okey, berapakah isi padu shampoo? Yes, betul. 1 liter. Okey, bagus. Kita lihat seterusnya. Okey, lihat gambar-gambar ni. Kamu biasa kan nampak gambar-gambar ni? Kamu pernah minum, kamu pernah beli. Jadi, pernah tak kamu perhatikan berapakah isi padu air minuman yang kamu beli ni? Jom kita tengok macam mana kita nak tahu isi padu dia. Tengok Vitagen selalu minum kan? Tengok sini ada isi padu dia. Lepas ni kamu tahulah berapa isi padu yang air yang kamu minum pada setiap hari. Ini isi padu Vitagen ni adalah 125 ml. Okey, tengok air kotak ni pun. Pernah minum kan? Tahu tak berapa isi padu dia? Lihat di sini. 1 L. 1 L ni biasanya, 1 liter ni biasanya untuk kotak yang besar. Biasanya kamu beli bulan puasa kan, nak minum buka puasa, ramai-ramai, awak beli yang besar, awak tak beli yang kecil. Okey, seterusnya tengok air tin ni. Kat sini ada label dia. Isi padunya 300 ml. Okey, berapa pula isi padu air ni? Ni kat sini berapa? Betul, 300 ml. Okey, tengok gambar seterusnya. Botol air. Kamu semua ada botol air kan? Kalau dulu datang sekolah, awak tahu tak berapa isi padu air yang awak bawa minum kat sekolah? Lepas ni, biasanya kat botol awak pun ada label. Tengok ni, dia ada label dekat sini. Jadi, lepas ni, kalau dah naik sekolah nanti, awak tahulah awak bawa berapa liter air, berapa ml air setiap hari. Kat sini tengok contoh. Ada senarai. Kalau awak isi air sampai sini, maksudnya awak bawa 50 ml. Kalau sini 100 ml. Sini 150 ml. Dan kalau awak isi sampai sini, maksudnya awak dah bawa atau minum 400 ml air. Okey, kita tengok air botol ni pula. Okey, air mineral ni. Isi padu dia mana? Ya, betul kat sini. 500 ml.
Ni wash and shampoo pula, berapakah isi padu dia? Okey, pandai. 354 ml. Okey, yang terakhir. Sabun baby ni. Berapa pula isi padu dia? Nampak tak? Di sini. 230 ml. Okey, lepas ni awak boleh cek barang-barang yang ibu bapa awak beli. Berapa isi padu dia? Banyak ke sedikit? Okey, seterusnya kita tengok. Ini bikar 100 ml. Okey, gambar ni Ini bikar 100 ml. Setiap senggatan ialah 20 ml. Ada dua benda yang awak kena perhatikan di sini. Mula-mula bikar. Berapakah isi padu bikar? Ni bikar, isi padunya, maksudnya penuh isi padunya adalah 100 ml. Dan senggatannya, senggatan tu maksudnya kat sini. Daripada sini ke sini. Ini setiap senggatan ni 20 ml. 20 tambah 20, 40. 40 tambah 20, 60 dan seterusnya. Okey, faham Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ini contoh B. Ini bikar 200 ml. 250 ml. Macam mana awak tahu 250 ml? Tengok di sini. Ini 250, ini unitnya ml. Okey, setiap senggatannya, senggatannya berapa pula? Awak tengok dekat sini, 50 jadi 100. 100 jadi 150. 150 jadi 200. Maksudnya senggatannya macam mana? 50 tambah 50 dapat 100. Jadi senggatannya adalah 50 ml. Bagus. Okey, tengok contoh C. Ini silinder penyukat 100 ml. Okey, ini silinder. Tadi bikar. Okey, ini silinder penyukat 100 ml. Setiap senggatannya adalah 10 ml. Silinder 100 ml maksudnya silinder ni penuhnya 100 ml. Ni nilainya, ni unitnya. Kemudian senggatannya adalah ni. Macam yang senggatan jam kita belajar itu sama juga. Maksudnya kat sini tak jelas, awak tengok kat sini. 10, 20. Maksudnya 10 tambah 10 dapat 20 dan seterusnya. Jadi senggatannya 10 ml. Okey, tengok contoh D. Ini silinder penyukat 1L. Cikgu, macam mana dapat 1L? Dekat sini 1000. Ni cikgu nak bagi tahu 1000 ml nilai dia sama dengan 1 liter. Okey, untuk pengetahuan awak, ml digunakan untuk isi padu yang sedikit. Okey. Manakala liter digunakan untuk isi padu yang lebih banyak. Okey, lebih banyak. Jadi maksudnya 1000 ml bersamaan dengan 1 liter. Okey. Setiap senggatan berapa ml? Lihat senggatannya. Okey, 100 jadi 200. Maksudnya senggatannya 100 tambah 100, 200. 200 tambah 100, 300. Jadi 100. Ataupun awak tengok je kat sini. Awak ambil nilai yang pertama senggatannya. 10 ml dan 100 ml. Boleh faham tak? Okey, kita tengok. Cuba jawab. Soalan nombor 1. Nyatakan isi padu yang sesuai. ml atau L. Tadi cikgu baru cakap. Okey, ml sesuai untuk isi padu yang banyak atau sedikit? Untuk sedikit kan? L untuk banyak. Jadi
Kopi ni awak rasa banyak ke sedikit? Sedikit kan. Jadi 150 ml. L je tulis macam tu ya. Jangan buat L macam ni ke, L macam ni ke, L macam ni ke. Salah. Okey, tulis L tu. Awak naik atas, turun ke bawah. Macam ni. Okey, seterusnya B. Awak rasa berapa isi padu air dalam tong ni? Banyak ke sedikit? Banyak kan? Jadi 10 liter. L dia macam tu. Okey. Tengok soalan yang kedua. Tulis simbol bagi unit isi padu di bawah. Tengok yang pertama. 200 mililiter. Mililiter. Jadi simbolnya apa? 200 ml. Okey, bagus. Kalau 600 mililiter. Mililiter. 600 ml. Bagus. Sekarang 4 liter. Macam mana nak tulis simbol unit 4 liter? 4 L. Macam tu L dia. Betul. Kalau siapa yang tak pandai tu, praktis lagi bagi dapat L macam ni. Okey, seterusnya 9 liter sama dengan 9 L. Okey. Itu sahaja kita akan belajar pada hari ini. Kenali unit isi padu. Okey, cikgu nak awak selepas ni ambil buku matematik instrumen PBD dan buku aktiviti. Okey, instrumen PBD jawab muka surat 50. Manakala buku aktiviti jawab 100, muka surat 132. Okey, itu saja. Selamat belajar.